A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Bahasan sifat sama dan setengah daripada sifat ma'ani itu ialah sama, yakni pendengar, iaitu nama bagi satu perkara yang ada ia pada zatnya ta'ala. Maka sebab itulah yakni maka sebab ada sifat sama pada zat itu, dia dengar, yakni Allah Ta'ala mendengar dengan makna nyata sekalian barang yang ada dengan jalan sama, yang dengan jalan dengar. Sama ada yang bersuara ataupun tidak, asalkan yang ada sudahlah sudahlah yang qadim ataupun baru, yakni Allah Ta'ala dengar berlaku. Maka bagi sifat sama itu 3 takluk. Satunya tanjizi qadim dengan makna sudah berlaku dan lulus mendengar sedia kala akan benda yang sedia adanya benda, iaitu benda yang sedia ada tu zatnya Ta'ala dan sifat ma'aninya. Sifat ma'ani bagi Allah Ta'ala, sehingga sama sendiri pun dengar juga. Kedua, takluk suluhi qadim dengan makna patut dan padan sedia kala bagi mendengar akan mungkin pada masa adanya mungkin. Ketiganya, takluk tanjizi hadis dengan makna baru berlaku mendengarkan benda-benda mungkin yang baru adanya benda mungkin pada ketika adanya mungkin. Percaman, yakni dalil kata dia Allah Ta'ala bersifat dengan sama itu ialah kita fikir. Kalau tak bersifat dengan dia dengan sama, tentu dia Allah Ta'ala itu tuli, maka kekurangan, maka bohong, maka iaitu kekurangan itu bohong. Lagi pula membawa kepada lemah daripada menjadikan mungkin, kerana yang lemah daripada nak tolak penyakit diri sendiri itu tentulah sangat lemah nak mengadakan apa-apa mungkin, kerana terlebih berat dan payah. Kerana boleh kata tentulah sangat lemah, kerana terlebih berat dan payah. Kalau begitu, yakni kalau faham dah huraiannya tersebut, mungkin tidak ada kalau begitu, kalau lemah mengadakan mungkin itu, mungkin tidak ada, maka bohong, iaitu mungkin tidak ada itu bohong. Adapun kita yang tuli dan buta dan bisu boleh bekerja itu, maka tidak diheran kerana ilak pada tidak, kerana Tuhan yang menggerakkan dia, kan yang tuli-tuli bisu buta-buta ilah tu. Kalau begitu, kalau faham dah huraiannya tersebut, kejaplah kata ada sama padanya Ta'ala, dan kejap pula tak tulinya Ta'ala. Wallahu a'lam. Bahasan sifat basar dan setengah daripada sifat ma'ani itu ialah basar, yakni pelihat, iaitu pelihat itu nama bagi satu perkara yang ada ia satu perkara pada zatnya Ta'ala. Maka pasal itulah, yakni maka bersifat Allah Ta'ala dengan sifat basar lah, dia melihat dengan makna nyata sekalian perkara yang ada, sama ada yang berwarna ataupun tidak, yang qadim ataupun baru. Maka baginya Ta'ala, yakni maka baginya bagi sifat basar 3 takluk seperti sama dahululah pada takrir, yakni pada surahan dan surahan.
dan juga pada dalil percaman. Seperti sama juga. Kalau begitu kalau faham dah huraiannya tersebut, kejaplah kata ada basar padanya Ta'ala, dan kejap pula tak butanya Ta'ala. Penjagaan wajib di atas kita iktikad kata nyata Tuhan dengan ilmu dan dengan samuk dan dengan basar itu dengan masing-masing tagan sebagai nyata yang sempurna. Wallahu a'lam. Yakni dengan bahawa nyata bagi ilmu dan samuk basar tu berlainnya nyataan, berlainnya jalanan supaya dapat kenyataan itu, supaya nyata itu, hasil kenyataan itu. Wallahu a'lam. Bahasan sifat kalam dan setengah daripada sifat ma'ani itu kalam, iaitu nama bagi satu perkara yang ada ia satu perkara pada zatnya Ta'ala. Bukanlah sifat kalam yang kita duduk bercara ini nama bagi nama bagi perkata-perkata dan bercakap sebagaimana disangkakan oleh orang-orang awam kita. Kalau begitu, kalau kata bukan maksud yang tersebut sakning, terjemah yang tak membawa kepada semabul, dengan demikian itu dengan terjemah berkata-kata dan bercakap tu bahawa dikatakan perkata. Maka pasal Tuhan bersifat dengan dia dengan sifat perkata, itulah berkata-kata ia Tuhan dengan siapa-siapa yang ia Tuhan kehendak. Dan pasal ada padanya pada Tuhan sifat itu, dia tak bisu. Yakni ada padanya sifat itu, yakni sifat berkata, dia tak bisu. Dan sifat kalam itu, dan bermula sifat kalam itu bukan ia sifat kalam daripada bangsa huruf, bangsa haraf, suara, zahir ia dengan selekeh-lekeh perhati dan pasal ada padanya Ta'ala sifat itu, maka sedia kala dan sentiasalah ia Tuhan mensediakan perkataan atau sedia kala, dan sentiasa nak berkata-kata dengan sesiapa yang ia Tuhan kehendak. Maka pasal sungguh dan berlaku perkara inilah, yakni mensediakan perkataan tu, dikatakan Tuhan tak diam, bukanlah boleh dikatakan tak diam itu dengan sebab dia berkata dan bercakap selama-lama, dengan tidak berhenti dan tidak berputus-putus. Hanya yang selama-lama dengan tidak berputus-putus itu dua perkara jua di sini, iaitu di bahasan sifat kalam ni, iaitu satunya, yakni satu daripada dua itu ada sifat kalam padanya pada zatnya. Kedua mensediakan perkataan atau nak berkata sebagaimana disorehkan dengan yang kedua di dalam kitab yang bernama Tauhidul Aqaid, Tawdihul Aqaid, dan juga difahamkan dengan selatas-latas faham daripada ibarat aqaid nasfi. Adapun berkata dan perkataan itu, maka baru keduanya, berkata dan perkataan, dan berputus-putus keduanya, sebagaimana disorehkan di dalam kitab yang bernama Syarah Mullan. Dan adalah berkata-kata itu daripada amrun iktibariyah, yakni perkara yang dikira jua, bukan perkara yang ada. Perkataan tu amrun iktibari tu kerana gena boleh kata perkara yang dikira dan bukan perkara yang ada, kerana nama bagi nyata atau puji
nama bagi tanya atau puji atau maki dan sebagainya. Dan perkataan itu nama arak yang ada ia perkataan pada Hawa atau sebagainya, itulah yang bangsa huruf suara atau sebagainya. Sebagai perkataan itu inilah yang bangsa suara. Dan bagi kalam itu satu takluk, iaitu tanjizi qadim, dengan makna sedia. Yakni sifat kalam itu ada satu takluk dengan makna sedia kala mensediakan perkataan dan nak berkata. Dan juga ulama yang berkata dengan ada takluk suluhi qadim dan tanjizi hadis nisbah dengan suruh dan tegah, maka iaitu sebelum daripada ada yang disuruh dan yang ditegah, maka suluhi qadim dan tanjizi hadis kemudian daripadanya daripada adanya ada suruh dan tegah. Dan tidak lazim sia-sia di atas kaum yang berkata dengan satu takluk dahulu itu sebelum daripada ada yang disuruh dan ditegah, kerana habuan kalam itu ialah semata-mata mensediakan perkataan jua, bukanlah dengan makna sudah suruh dan tegah sedia kala dengan perkataan. Adapun suruh dan tegah dan sebagainya dengan perkataan itu baru jua seperti dia daripada takluk kudrat, serta ianya suruh dan tegah dan sebagai itu daripada takluk kudrat yang tanjizi hadis dengan makna Tuhan mengada huruf suara pada Hawa atau sebagainya, sebagaimana disorehkan dengan demikian huraian itu di dalam kitab yang bernama Mawaqif. Dan juga di dalam beberapa kitab yang lain, serta tidak ada khilaf di antara Mu'tazilah dengan Ahli Sunnah pada mengatakan perkataan dengan kudrat itu. Hanya yang khilaf itu tentang menyabitkan sifat kalam yang ada ia sifat kalam pada zatnya ta'ala jua, kerana Mu'tazilah menafikan dia sifat kalam, dan kita Ahli Sunnah menisbatkan dia sifat kalam. Beginilah berlebih kurang disebutkan di dalam Mawaqif dan sebagainya daripada kitab-kitab yang besar. Dan percaman kata ada sifat kalam padanya ta'ala itu dengan jalan fikir akal itu ialah seperti dalil ada sama basar juga. Kalau begitu, yakni kalau faham dah huraian tersebut, kejaplah kata ada sifat kalam pada Tuhan dan juga tak bisu. Wallahu a'lam. Bahasan khilaf yang menegah bahasan khilaf yang manakah Nabi Musa mendengar, dan begitulah juga yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar pada malam Mi'raj. Berkata Asy'ari bahwasanya sifat kalam itu harus bahawa didengarkan dia sifat kalam, kerana bahwasanya ia sifat kalam ada. Maka Nabi Musa sungguhnya Tuhan menjadikan pada Nabi Musa akan kekuatan yang dengan dia dengan kekuatan dengan mendengar ia Nabi Musa akan kalamnya ta'ala yang qadim, yang bukan bangsa huruf dan suara itu. Dan kata Abu Mansur Maturidi dan Abu Ishaq
isfira yini daripada alim ulama ahli sunnah bahwasanya mendengarkan kalamnya Ta'ala yang qadim itu tertegah ia mendengar akan kalam yang qadim, dan bahwasanya yang didengar itu ialah beberapa lafaz suara yang menunjuk ia beberapa suara itu di atas ada kalam yang qadim itu. Maka inilah yang Nabi Musa, inilah yakni lafaz suara yang menunjuk itu, inilah yang Nabi Musa mendengar itu, dan iaitu yakni beberapa lafaz itu makhluk bagi Allah Ta'ala dengan ittifaq segala mazhab. Dan perkataan yang akhir ini yakni perkataan Abu Mansur Maturidi dan Abu Ishaq, inilah yang terlebih hampir pada fikiran akal intaha taudihul aqaid, dan mentahqiqkan perkataan yang akhir ini yakni perkataan Abu Ishaq tu dan Abu Mansur itu oleh pengarang kitab Tahzibul Kalam, dan memanjang ia pengarang akan perkataan pada bahasan ini. Allahumma salli afdala salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Wallahu a'lam.